أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهدي ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والانتفاع والنفع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما شاء الله كل نعمة من الله ما شاء الله الخير بيد الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله أما بعد Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah. Masih Allah izin kita semua untuk kita dapat sama-sama meneruskan ketaatan kita, pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga segala apa yang kita lakukan pada hari ini Allah taala terimalah hendaknya sebagai amal soleh kita di sisinya insya-Allah. Amin. Kita sambung saudara jemaah sekalian perbincangan kita menerusi subjek Ulumul Quran pada malam ini, menerusi kitab Risalah Tajwidul Fatihah karangan ataupun susunan Syekh Muhammad Saleh, Syekh Tan Muhammad Saleh bin Abu Bakar daripada Lingga, Kepulauan Riau. Pada muka surat 21, qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amina ila an qala, kata dia, penjagaan di sini ingatlah, jangan sekali-kali menukarkan satu harakat asliyah kepada lainnya. Yang demikian itu seperti pada berubah baris kasrah pindah kepada dhammah, atau seumpamanya seperti ra yang berbaris di atas. Kerana yang difahamkan daripada harakat yang asliyah itu tiga macam, iaitu fathah, kasrah dan dhammah. Maka arti fathah itu terbuka mulut apabila dibaca dengannya. Jika tiada, maka kuranglah fathahnya. Dan arti kasrah itu direndahkan mulutnya waktu mengucapkannya. Maka jika tiada begitu, kuranglah harakatnya. Dan dhammah itu berarti berhimpun dua bibir apabila mengucap dengannya. Jika tiada, kuranglah harakatnya. Dan tiada tamam semuanya itu. Baik, tuan kita pada malam ni menyambung lagi berkaitan huraiannya tentang bagaimana untuk kita menyebut ataupun melafazkan ayat yang ke-6 dalam suratul Fatihah, iaitulah ihdinas siratal mustaqim. Itu ayat yang ke-6 di sisi mazhab kita lah,
yang berpegang bahawasanya Bismillahirrahmanirrahim itu satu ayat daripada suratul Fatihah. Manakala bagi mazhab yang tidak mengambil kira Bismillah itu sebagai satu ayat daripada Fatihah, maka ayat pertamanya adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dan Ihdinas Siratal Mustaqim menjadi ayat yang kelima. Ayat yang kelima bagi mereka, bagi kita ayat ke-6. Dan pada siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, itu ayat yang ke-7 bagi kita yang berpegang pada mazhab yang menyatakan bismillah satu ayat daripada Fatihah. Manakala mazhab yang tidak mengambil kira bismillah itu satu ayat daripada Fatihah, maka ayat yang ke-6 adalah bagi mereka siratal ladzina an'amta 'alaihim, dan ayat yang ke-7 iaitulah ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu dia punya perbahasan dari sudut pendapat ulama dalam menyatakan bilangan ayat dalam suratul Fatihah. Maka mengikut mazhab yang kita pegang, iaitulah mazhab Kufiyun, maka ayat yang ke-6 adalah Ihdinas Siratal Mustaqim. Dalam menghuraikan ayat ini, sambungan daripada huraian yang lalu, maka tuan kitab kita pun sambung lagi, dia kata penjagaan ataupun peringatan. Dalam kitab-kitab Arab ataupun kitab-kitab Jawi yang lain, biasa juga ditulis dengan perkataan ataupun kalimah tambih. Tambih maknanya peringatan, perhatian. Di sini dia terjemahkan penjagaan. Kata dia di sini ingatlah. Maknanya kena beri perhatian sikit sini. Beringat sikit sini ni nak kabur benda ni, dia kata. Jangan sekali-kali menukarkan satu harakat asliyah kepada lainnya. Dia kata dalam kita baca Quran, jangan kita menukarkan sesuka hati kita harakat asliyah, sesuatu huruf kepada harakat yang lain. Harakat ni apa tuan-tuan? Harakat ni baris. Baris asliyah yang asal, baris yang asal. Setiap huruf itu ada baris yang asal dah, yang diletakkan. Siapa letak tu? Allah lah. Allah Ta'ala letak. Sebab ayat Quran ni ayat adalah merupakan kalamullah, perkataan Allah. Maka baris-baris yang ada dalam Quran itu adalah Allah Ta'ala yang letak. Pada dari sudut hakikatnya, memanglah secara bertulis tu, hak bertulis itu baru ada lah. Tapi hak dilafazkan itu sudah lama. Hak dilafazkan itu sudah lama. Maka yang dibincangkan di sini adalah harakat asliyah yang berlafaz itulah, yang kita sebut. Yang kita sebut dan kita dengar berbunyi dia. Itulah baris. Baris asal tu jangan tukar, dia kata. Kepada baris yang lain. Yang demikian itu seperti, dia buat bagi contoh. Yang demikian itu seperti, contohnya, pada berubah baris kasrah pindah kepada dhammah. Asalnya baris kasrah, baris bawah. Tiba-tiba kita pergi baca, kita baca dengan baris depan, dhammah. Itu dipanggil tukar tu. Molek-molek ada asalnya baris bawah, kita pergi baca atas, kita pergi baca depan, baris depan. Itu sudah menukar. Kalau dengan sengaja, maka dia dah jadi dah jadi satu hukum yang berdosa lah. Kalau dengan sengaja, dia benda-benda dalam Islam ni kalau sengaja memang berdosa lah ke? Sengaja berdosa. Kebiasaannya begitu. Ada juga dalam perkara-perkara sunat yang kalau kita tinggal dengan sengaja tidak berdosa. Ini yang dimaksudkan di sini tinggal yang wajib. Maka tinggal yang wajib
maka hukumnya berdosa. Maka kata dia lagi, seumpamanya ataupun contoh-contoh lain, pindah ataupun tukar baris tadi, seperti ra yang berbaris di atas. Jadi fokus dia sini adalah pada ra yang berbaris atas. Mana tu? Ihdinas sirat, ra. Pada perkataan as-sirat tu. Di situlah yang dia nak beri perhatian. Maka dia sebut lagi sebelum dihuraikan as-sirat tu, dia kata kerana yang difahamkan daripada harakat yang asliyah itu 3 macam. Harakat asliyah ni, baris yang asal dia ada 3 macam, yakni 3 jenis. Orang Terengganu kata 3 peseng. 3 peseng ada. Iaitu fathah. Yang pertama namanya fathah. Yang kedua namanya kasrah, dan yang ketiga namanya dhammah. Ni 3 peseng ni. Kalau kata harakat asliyah dalam Quran tu kenapa kok? 3. Ada 3. Iaitulah fathah, dhammah dan juga kasrah. Maka arti fathah itu terbuka mulut apabila dibaca dengannya. Fathah ni terbuka daripada perkataan fataha, maka keluarlah satu perkataan fathah, fathatun, suatu yang dibuka, suatu pembukaan. Apa yang buka tu? Iaitulah terbuka mulut apabila dibaca dengannya. Itulah fathah. Bila kita baca sesuatu huruf dalam Quran yang dia ada baris hatah, maka mesti mulut kita jadi terbuka. Maliki yaumiddin. Ma tu mesti buka. Kalau maliki yaumiddin, tu tak jadi. Dia tak buka mulut tu. Maliki yaumiddin, tak buka tu. Kena buka sikit lagi haji. Khabar ke dia. Buka lah ma. Buka ke arah lebar. Ma. Bukan buka ke arah luas sangat. Maliki. Tu tak jadi ke? Ma. Tu buka sangat-sangat. Dia nak ma. Dia buka secara sederhana. Ke arah lebar. Mulut kita tu maliki. Ihdinas sirat. Ra tu pun buka juga. Tapi oleh kerana ra tu dia ada sifat dia yang lain yang mengiringi baris fathah, iaitu sifat tafkhim, sifat tebal. Berbeza dengan huruf-huruf selain daripada ra, dia tidak ada sifat tafkhim. Maka tidaklah jadi bunyi macam ra tadi. Ma, dia tak jadi ma, tak, ma saja. Tapi ra, ra. Sebab apa? Sebabnya dia ada sifat tafkhim, sifat yang tebal. Okey. Maka kata dia fathah ni terbuka mulut apabila dibaca dengannya. Jika tiada, maknanya jika tak buat begitu, tak buka mulut tu, masa sebut huruf yang berbaris hatah ni, tak buka mulut kita sekarang. Jika tiada, maka kuranglah fathahnya. Maka efek dia, kesan dia, tak jadi manalah fathah kita. Itulah kesan dia. Jadi sebab itu dalam ilmu tajwid Al-Quran, satu istilah yang digunakan oleh ulama iaitulah i'ta'ul huruf haqqaha wa mustahaqqaha. Hendaklah kita memberikan hak yang sepatutnya kepada huruf Al-Quran. Dia ada hak dan juga ada mustahaknya. Ada hak dan ada mustahak. Hak tu yang bagi asal dia, makhraj huruf dia tu. Mustahak dia tu adalah sifat-sifat yang sepatut ada pada huruf itu. Jadi boleh jadi makhraj dia sama pada hak dia tu, tapi pada mustahaknya, pada sifatnya berbeza di antara satu sama lain. Maka mesti diberikan kesemuanya sekali kepada huruf-huruf Al-Quran yang kita baca. Kalau tak beri, maka kita dikira orang yang zalim, sebab kita tak beri hak sepatutnya. Zalim. Jadi rupanya zalim ni bukan setakat pemimpin tak memberikan apa yang sepatutnya pada rakyat dia. Kita kata zalim, inilah pemimpin yang zalim, inilah kerajaan yang zalim. Kita biasa dengar dah perkataan gitu lah.
Tapi tuan-tuan bisa dengar tak? Pembaca Quran yang zalim. Orang baca Quran tapi zalim itu. Baca Quran yang zalim iaitulah pembaca Quran yang tidak memberikan hak yang sepatutnya pada huruf-huruf Al-Quran ketika dia baca Quran. Zalim. Jadi hukum orang zalim ni berdosa lah. Orang zalim ni berdosa. Sebab apa? Sebab dia tidak menunaikan hak ataupun tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya. Ditafsirkan ataupun didefinisikan oleh ulama, zalim ini wada'a syai' fi ghairi mawdi'ihi, meletakkan sesuatu itu bukan pada tempatnya. Itulah zalim. Lawan bagi zalim adil. Kalau ada pemimpin yang adil, ada imam yang adil, ada sultan yang adil, maka begitu jugalah ada pembaca Quran, qari'ul Quran yang adil. Ada. Iaitulah yang menunaikan hak yang sepatutnya kepada huruf-huruf Al-Quran ketika dia baca Quran. Jadi tuan-tuan, kita mesti jadi pembaca Quran yang adil. Jangan jadi pembaca Quran yang zalim. Maka bila kita tidak buat begitu, tidak membuka mulut kita masa kita baca huruf yang berbaris atas, maka kuranglah fathahnya. Tak jadi manalah kita sebut huruf yang berbaris atas masa tu. Dan arti kasrah itu pula direndahkan mulutnya waktu mengucapkannya. Kasrah ni apa? Kasrah ni bagi bawah kan. Dia kata kasrah itu maknanya kita rendahkan mulut kita masa kita sebut sesuatu huruf yang berbaris bawah tadi. Contoh tadi ma, ni mi. Dia kena rendah mi. Biasanya syekh-syekh kita dia akan buat perumpamaan bagi bawah ni dengan senyum. Mi. Kalau tak senyum tu maknanya tak jadi lagi kita punya bagi bawah. Jadi kena mi. Kalau orang senyum tu jadi molek lah. Maka balik kasrah itu rendah dia punya mulutnya ketika mana menyebut mi. Kalau tidak buat begitu, dia kata maka jika tiada begitu kuranglah harakatnya. Kalau tidak melaksanakan seperti itu, tak jadi manalah cara menyebut bagi bawah tadi. Ihdinas siratal mustaqim. Apa lagi dalam surah Fatihah yang bagi bawah? Iyyaka na'budu. Kalau tak buat itu, iyyaka na'budu. Nah, dia tak jadi molek. Itu tak jelas molek dia punya bagi bawah. Melainkan kalau kita kita senyum sikit, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, jadi selalu tuan-tuan. Itu sipir dia. Okey. Dan dhammah itu berarti berhimpun dua bibir apabila mengucap dengannya. Dhammah. Satu lagi harakat asliyah namanya dhammah. Dhammah ni baris depan. Orang kita kata baris depan. Maksud dhammah sebenarnya menghimpun. Itu dhammah. Ya dhammu. Dia menghimpun. Himpun apa? Himpun dua bibir apabila mengucapkan dengannya. Contoh mu, tadi ma, mi, mu. Bila kita mu, maka dua bibir kita terhimpun pergi ke depan. Mu. Itu dah dipanggil baris depan. Sebab itu beberapa kali orang kita menyebut baris dhammah ni baris hadapan. Hadapan apa? Kalau kira hadapan apa? Hadapan tu mulut dua bibir kita dikedepankan. Bakal begitulah mak yang di nak kabarnya. Hadapan tu dua bibir kamu hendaklah dikehadapankan. Menjadikan terhimpun dua bibir kita mu. Itu dia punya definisi. Maka jika tiada kuranglah harakatnya. Kalau tak buat gitu, tak jadi manalah cara sebut baris depan. Mu tak jadi lah. Mu tak jadi. Dia kena mu, kena himpunkan dua bibir ke depan.
dan tiada tamam semuanya itu, maka tidak sempurnalah cara sebut bagi seruma harakat tadi. Okey, tu dia terang fathah, kasrah, dhammah tu apa dia dan cara sebut dia gana. Maka ketika itu terlebih jahat daripada kesalahan yang jali. Maka dia kata kalaulah kita tidak menunaikan hak yang sepatutnya kepada huruf tersebut, yang sepatut bagi atas kita tak buat bagi atas, yang sepatut bagi bawah tak berikan bagi bawah sepatutnya, kita juga bagi depan tak beri bagi depan yang sepatutnya, maka dia kata itu terlebih jahat daripada kesalahan yang jali. Ia adalah merupakan suatu yang tak molek. Yang kita terlebih jahat tu maknanya yang tak molek, yang dikira sebagai kesalahan jali. Kesalahan jali maknanya kesalahan yang nyata. Jali di situ adalah bahasa Arab. Kalau ada orang nama kita, orang kita nama Jali, Jali itu maknanya yang nyata. Jaliyun. Lawan bagi jali khafiyun. Khafi, tersembunyi, yang tak jelas. Jadi dalam pembacaan Quran ada satu bab nama dia al-lahnu. Bab al-lahnu, bab pada menyatakan kesalahan masa baca Quran. Maka dalam bab itu dibahagikan oleh ulama kepada dua. Kesalahan ini ada dua jenis, dua pesing. Satu dipanggil lahnul jali, satu lagi lahnul khafi. Ada kesalahan yang jali, kesalahan yang nyata, kesalahan yang jelas, kesalahan besar, ada juga orang panggil kesalahan besar. Satu lagi dipanggil lahnun khafi, kesalahan yang tersembunyi, kesalahan yang tak nampak sangat, ataupun ada juga orang panggil kesalahan kecil. Jadi kalau berlaku kesalahan yang nyata dalam surah Fatihah, berlaku kesalahan yang besar, jali, maka hendaklah diulang balik ayat yang dia sebut secara salah tadi. Tapi kalau berlaku kesalahan itu kesalahan yang khafi, kesalahan hak kecil je, hak yang tersembunyi, maka tidak menjadikan Fatihah itu bermasalah sangat. Tapi semoleknya dia bacalah dengan sebetulnya, tapi tidaklah beri kesan batal semayang ke, batal tak sah Fatihah ke, tidak begitulah. Tapi kalau kesalahan yang besar, lahnun jali, dia beri efek tuan-tuan, sehingga boleh membatalkan solat dan juga membatalkan cara ataupun rukun qauli Fatihah tersebut. Itu. Maka kalau kita tukar baris ni boleh menyebabkan tak sah Fatihah kerana dia adalah merubah harakat asliyah. Di situ main point dia. Merubah ataupun kita membaca dengan bacaan baris yang salah kepada hak sebenar. Kerana kurang daripada menunaikan zat huruf itu terlebih keji daripada meninggalkan sifat padanya. Sebab harakat asliyah itu adalah dipanggil zat huruf tersebut. Zat huruf dia baris tu dah baris dia. Tiba-tiba kita tak baca dengan baris dia, pergi baca dengan baris lain. Berbeza dengan sifat hak mengiringi dia. Tebal nipis itulah tu sifat tu. Jadi kalau tebal nipis tu tak sempurna, maka tak jadi masalah sangat. Ni kalaulah baris tu sendiri kita tak baca dengan baris dia, itu masalah. Maka kata dia, maka cerdikkan dirimu padanya. Cerdikkan dirimu padanya maknanya kena pandai-pandailah kata. Cerdikkan dirimu padanya, pandai-pandailah bila baca Quran tu. Tengok-tengok sikit, beri perhatian, caknalah sikit kepada baris-baris huruf tu, supaya jangan kita baca dengan baris yang salah, yang tak sepatutnya kepada baris huruf yang berkenaan. Kerana dia kata setengah orang tergelincir pada tempat ini, setengah-setengah orang dia boleh tergelincir daripada tempat ini. Gitulah. Dalam ayat Quran hak lain, surah-surah lain, kalau kita salah baris tak ada masalah lagi tuan-tuan. Tapi kalau Fatihah salah baris, itu dipanggil beri kesan yang besar pada Fatihah.
Sebab Fatihah tu adalah rukun, wajib. Wajib kita baca dengan betul. Masa kita baca dalam solat ni ceritanya. Kalau luar solat tak timbul masalah sangat. Ini dalam solat kita cerita. Adapun bila kita baca surah-surah yang lain dalam solat selepas daripada Fatihah, salah baris juga. Maka dia tidak jadi kesang pada rakaat tu. Sah betul. Tapi kalau Fatihah salah baris, tu beri kesang. Beri kesang. Sebab itu kita kena beri perhatian tuan-tuan. Ada setengah orang bila dia dengar baca kitab pasal nak betul Fatihah, betul sok modah hamba. Malah dengar. Dia mungkin dia pandang Fatihah ni hak duk main jak kecil lagi. Jadi tak perlulah nak betul-betul sangat betul dah. Ada setengah orang gitu. Tapi kadang-kadang hak kita dah biasa sokmo-sokmo tu yang jadi banyak miss. Banyak terlepas pandang. Hak nak sebut guana, hak sebetulnya guana, itu sebenarnya. Maka kita caknalah pada Fatihah ni. Kerana kita ramai atau setengah orang tergelincir pada tempat ni, pada baris-baris ni. Hati-hatilah jangan telor. Ni baru nak khabar. Apa yang nak khabar yang kaitan dengan ayat ni, ayat nombor 6 ni. Ayat nombor 6 ni. Dia kata hati-hatilah jangan telor sebagai terkembang ra dibunyikan ru hingga terkeluar daripada neraca timbangannya. Jadi rupanya tuan kita ni nak khabar ada orang baca ihdinas siratal mustaqim. Sirah tu jadi siru. Sebab dia terlajak nak jadi ke tafkhim sehingga dia dah jadi siru. Ihdinas siratal mustaqim. Kita mungkin dengar kata-kata paduk gitu Ada tuan-tuan baca gitu, ada. Kalau dia dah biasa jak kecil baca gitu, maka lekatlah siapa ketua pun gitu juga bacaannya. Ihdinas siratal mustaqim. Siru, apa siru? Sira, kena buka sira, ra. Tu. Sama juga orang sebut maliki yaumiddin ataupun iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ai baca nasta'in tak setara. Kalau tak ada orang betul, dia duk rasa betul lah dia tu. Hamba baca jak kecil ada orang tegur kata. Dema mari, dema tegur hamba. Tak kena dema ni. Dema tak kenal orang ni. Pulak dah. Masalahnya memang salah. Orang tak tegur tu mungkin orang hak dengar tu sendiri tak tahu juga ataupun orang tak berani dengan dia. Mungkin gitu. Ada. Jadi kalau ada orang tegur, kita cubalah menerima teguran tersebut dan tengok balik. Ya sungguh kedak ni hamba baca salah. Jadi ini berkehendak kepada kita kena selalu mendengarkan ataupun perdengarkan bacaan Fatihah kepada guru-guru yang mahir dalam bidang ni supaya kita dapat lega hati dalam nak menyatakan bacaan kita itu betul lah. Saya ingat ada sepanjang saya bertugas jadi tok imam di Masjid Putih ni, ada subuh-subuh hari orang-orang musafir ni biasanya. Orang musafir dia mari lepas pada sembahyang subuh, lepas pada habis kita baca Quran tafsir, lepas pada sembahyang subuh tu mari jumpa kata, "Ustaz, tolong dengar Fatihah saya kejap." Dia kata. Dia suruh dengar bacaan Fatihah dia. Kita dengar. Jadi lepas habis tu dia pun khabar. Saya nak beritahu ni contoh hak baik Lepas habis baca Fatihah adalah mistik, kesalahan-kesalahan sikit, betul. Dia pun kata, saya memang kalau singgah mana-mana masjid, dia kata, dia bukan orang sini lah. Kalau singgah mana-mana masjid, saya akan cuba baca dengan tok imam tu, kata. Fatihah lah, surah Fatihah saja. Untuk nak kena pasti bacaan dia ni ada masalah ke tidak. Mana kalau singgah masjid lain pun kita juga dia buat. Mana kalau hak kita betul tu, baguslah tu. Contoh yang baik Dia sendiri ada ikhtiar dia untuk cek bacaan Fatihah dia. Maknanya tak nanti kita kena masuk bengkel Fatihah ke seminar surah Fatihah. Itu baguslah juga kalau ada orang anjurkan masuklah. Tapi kalau kita sendiri pergi cari tok guru ni,
Ni lagi berkah sebenarnya. Baguslah cara dia buat tu. Ada setengah orang pergi jalan, pergi melancong, dia sekalian pergi cari tempat-tempat makanan hak sedap-sedap. Pergi negeri ni mana makanan sedap. Dia mana ikhtiar dia nak cari makanan hak sedap tu untuk mencapai maksud. Kalau pergi negeri Terengganu, kalau tak terang nasi dagang, tak sah. Mesti kena terang. Maka dia pergi cari gok nasi dagang. Pergi kat Johor, tak kena nasi ambeng, tak boleh, kena pergi cari nasi ambeng. Pasal yang itulah. Maka ada setengah orang dia guna teknik yang sama tapi untuk bacaan Quran dia. Kalau saya tak cari Tok Imam ke ustaz ni ke nak betul Fatihah ni, sebab saya dengar di negeri ni ada ni orang ni. Jadi dia pergi cari sambil dia pergi jalan, dia belum makan angin tapi dia menyelam minum air, dia pergi cari makanan juga, makanan rohani, bukan makanan hak fizikal. Jadi moleklah kalau boleh buat gitu. Hak cari makan nasi dagang tu molek kau tu pun. Jadi nak kata ikhtiar untuk baik ataupun yang untuk membetulkan bacaan Quran kita, lebih lagi surah Fatihah ni adalah suatu ikhtiar yang sangat dipuji oleh syarak. Rupanya kan ada orang yang baca ra tu dengan ru. Ihdinas siratal mustaqim. Dia baca gitu. Jadi kena ubah, kena baca hak sebetulnya ihdinas sira, ra kena buka. Jangan bagi gelincir jadi ru. Tu. Baik. Wa dhamma, kemudian dia kata wa dhamma syafataika 'ala al-mim min al-mustaqim wa tarqiqiha ma'a sukunis sin wa ma'a as-safiri fiha wa takhlis at-ta'i minha. Dan kumpulkan, rapatkan dua bibirmu atas mim. Dikata kumpulkan, yakni rapatkan dua bibirmu atas mim. Mim mana? Mus. Ihdinas siratal musmu. Mu tu. Mim tu dia kata kena rapatkan. Wa dhamma. Kumpulkan dua bibir syafataika 'alal mim, di atas huruf mim. Daripada mana? Minal mustaqim. Minal mustaqim. Pada kalimah mustaqim tu ada mim, mu. Maka mu tu bagi depan. Maka mesti dibaca dengan mengumpulkan dua bibir. Mu. Kena buat gitu, mu. Jadi al-mustaqim. Dan nipiskannya serta matikan sin. Dan selepas mim tu ada sin. Ada huruf sin, maka hendaklah matikan sin tu betul-betul mus. Serta bersiul padanya. Bersiul tu maknanya hadirkan sifat wa ma'as safir, sifat safir dia. Sifat safir ni sifat ada angin. Mus. Maknanya tak boleh baca lah. Jangan baca ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Tak bunyi. Mus tak bunyi. Dia kena bunyi. Tapi jangan lebih sangat. Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Musa tak apa dah. Dia lebih tu. Mustaqim. Dia kena mustaqim. Ada bunyi mus, tapi bukan lebih musa. Mustaqim tak boleh. Dia nak mustaqim saja. Maka baru jadi betul cara sebut huruf sin yang mati tadi. Sebab apa tak boleh baca mustaqim? Ihdinas siratal mustaqim. Salah bacaan tu kerana musa tu dah jadi qalqalah, sedangkan huruf sin tidak termasuk dalam huruf-huruf qalqalah yang 5. Qaf, ta, ba, jim, dal. Qutbu jaddin tu tak ada sin. Maka bila tak ada, bukan tempat dia lah untuk buat qalqalah. Maka bila tidak tepat dia, tak boleh kita eret. Qalqalah ni dia kena eret. Musa. Tu jadi. Qul huwallahu ahad. Ahad. Dia eret tu kan. Tu betul qalqalah sebab huruf dal. Ini huruf sin. Mus tak boleh eret. Mustaqim. Tapi kata dia dan serta membersihkan tak. Mustaqim tadi, walaupun kita buat keluar dia punya angin mus, dan kita tidak eret dia, tak eret maksudnya musa takim, nak baca gitu. Tapi dalam nak jaga tak berheret tadi, kemungkinan akan jadi bacaan itu terhenti.
Ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim sebab kita mau jadi teragak. Kalau agak mustaqim. Jadi tak mau agak, kita jaga-jaga sehingga ada orang yang jadi macam ke saktah dah pula. Ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim. Jadi lama. Ihdinas siratal mustaqim. Tu dah jadi saktah. Dia jangan wui lama berhenti tu. Ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim jangan pendek je. Dia jangan jadi masa yang lama duduk atas mus tadi. Takut-takut jadi saktah pula. Tak boleh lah. Maka bersihkan tak, dia kata. Dan serta membersihkan tak daripadanya, iaitu jangan bercampur dengan bunyi ta. Tak mana ni? Huruf tak di musta tadi. Jangan jadi huruf ta. Mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Tu ta tu huruf ta. Dia nak musta. Ta dengan ta ni dia satu makhraj. Ta, dal. Jadi nak sebut ta boleh jadi akan jadi ke ta. Kalau tak betulkan dia punya sifat dia. Ta dia ada tebal dia. Ada dia punya sifat ketebalan dia. Huruf ta tidak ada. Maka jangan jadi ta pula. Ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim. Demikian lagi sin, jangan bercampur dengan bunyi sad. Tadi jangan jadi mustaqim. Sebab sin dan sad juga dekat-dekat makhraj dia, tempat keluar huruf tu. Jadi kena jaga jangan jadi ihdinas siratal mustaqim. Mus tu dah jadi sad. Ada juga saya dengar dan saya diadukan dia jadi huruf sa. Mustaqim. Dia nak jaga tak boleh jadi sad. Tapi tiba-tiba jadi huruf sa pula. Mustaqim. Tu kena jaga-jaga jugalah. Mustaqim. Dia sin yang sebenarnya. Jadi kena cakna macam mana bunyi sin yang sebenar. Dan jangan al-mustaqim dengan kaf. Jangan sebut mustaqim tu mustaqim. Huruf qaf yang di akhir itu mustaqim jadi rengang ataupun nipih, menyebabkan terhasil bunyi kaf. Kerana qaf dengan kaf ni juga makhrajnya dekat-dekat. Maka jangan beri jadi ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim. Tu nipih tu. Dia nak mustaqiqi. Huruf qaf. Mustaqim. Dan jangan al-mustaqim dengan kaf yang kecil. Dia panggil kaf kecil. Maknanya huruf kaf lah. Dan jangan saktah antara sin dan ta. Hak tadi dah. Mustaqim tadi. Jangan beri jadi saktah. Itulah caranya. Maka dia buat kesimpulan macam mana nak baca ihdinas siratal mustaqim. Pertamanya ihdina, itu dengan kena nipiskan bukan ihdina, bukan tebal gitu. Ihdinas sirat. Cakna pada sad yang ada sabdu, tinggalkan dia punya alif lam tadi. Ihdinas sirata. Sirat, beri perhatian jangan jadi sira, kena buka molek. Ihdinas siratal. Lepas tu biar jadi mu molek, dan mus tadi biarlah jadi bunyi ada desiran angin. Yakni sifat safir dia. Dan jangan heret musa, jangan musa, mus saja. Dan jangan beri jadi saktah, jangan lama sangat. Mustaqim saja. Jangan beri jadi musta tu lama sangat perang. Dan huruf qaf di akhir itu sebutlah dengan huruf qaf molek-molek, jangan jadi huruf kaf. Mustaqim tak boleh mustaqim, qim. Ihdinas siratal mustaqim. Itu yang semoleknya. Wallahu a'lam. InsyaAllah kita sambung lagi pada pertemuan yang akan datang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna mimma yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.